Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah atau taufiknya dapat kita berkumpul pada malam ini di ruangan Dewan Baitul Salam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah secara live dalam untuk mempelajari sebahagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seorang muslim, iaitu menuntut ilmu Allah, terutamanya berkaitan dengan urusan-urusan akidah. Dan hari ini kita sambung perbincangan berkaitan tentang perbahasan ta'rif iman. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membincangkan jawapan balas Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap golongan Murji'atul Fuqaha yang menyatakan bahawa iman yang sebenarnya itu, hakikat iman itu adalah berkaitan dengan hati, urusan berkaitan dengan hati, iaitu mentasdikkan atau membenarkan dengan hati. Dan kita tahu dua jenis jawapan yang kita temukan, yang ditemukan dalam kitab-kitab. Dua cara. Cara pertama adalah dengan menafikan sejak daripada awal bahawa iman itu dari segi lughah maknanya tasdiq. Dan kita dah bincangkan secara detail, tak perlu kita ulang balik. Cara yang kedua, mereka kata kalau betul pun iman itu dari segi bahasa maknanya adalah tasdiq, iaitu membenarkan, tetap hujah tersebut tidak cukup kuat untuk menolak amalan yang Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai iman dalam pentakrifan iman. Dan mereka kemukakan 6 jawapan dalam perkara ini. Maksudnya kalaulah iman itu tasdik sekalipun, tasdik itu iaitu membenarkan, bukan sekadar diguna pakai dalam perbuatan hati, malah ia juga diguna pakai dalam bahasa Arab. Kalimah tasdik itu untuk perbuatan-perbuatan amalan anggota, berhujahkan dengan dalil hadis yang kita telah baca, iaitu al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazru wal udhunu tazni wa zinaha as-sam'u ila an qal wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibuhu. Dua mata berzina, zina mata adalah dengan melihat. Telinga berzina, zina telinga adalah dengan mendengar.
sehingga Nabi SAW bersabda, dan penghujungnya kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan apa yang dilakukan oleh anggota-anggota lain. Jadi dalam hadis ini digunakan kalimah yusaddiqu pada perbuatan, iaitu perbuatan zina kemaluan yang iaitu zina yang sebenar. Jadi kalimah tasdiq kalau dimaknakan sekalipun iman dengan tasdiq, ia tidak boleh menolak amalan dalam perkataan tersebut, kerana amalan juga dikatakan tasdiq. Ini jawapan pertama. Jawapan yang kedua, mereka kata kalau kata tasdiq itu sekalipun tasdiq membenarkan, namun tasdiq itu adalah tasdiq yang khusus. Tasdiq yang khusus seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebagaimana perkataan solat yang pada asalnya artinya berdoa, namun makna solat dalam syarak perlu dimaknakan dengan solat berdasarkan khusus seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Di solat dari segi syarak maknanya lain. Solat secara umum maknanya adalah doa. Namun solat secara khusus yang dikehendaki oleh syarak adalah solat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang bermula daripada takbir dan berakhir dengan salam, iaitu dan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, perlu dirujuk. Ni jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga, kalau artinya iman artinya membenarkan sekalipun, membenarkan sesuatu, iman yang sebenar hanyalah berlaku dikatakan seorang beriman apabila dia diikuti dengan tindakan atau disertai bersama dengan tindakan. Seseorang yang suka kepada satu perkara, dia pasti melakukannya. Bila lalu seseorang itu lalu orang yang dihormat di depan mata dia, secara spontan dia akan memandang, dia akan hormat. Kadang-kadang dia berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang dihormat. Lalu orang yang dia yang disuka, yang dia nampak cantik, secara automatik mata dia akan memandang. Begitu juga kalau diketahui bahawa kita masuk itu salah dari bunyi kan, kita takut bunyi binatang yang berbisa contoh, padahal alhamdulillah Allah SWT, maksudnya kalau bunyi kita terus bertindak, bukan sekadar kita biarkan. Saya siang tadi, petang tadi lalu di tengah jalan ada ular tengah jalan, kelang kabut pemandu, saya tiba-tiba motor kat tepi, dia lalu masuk kat jalan kereta. Saya pun marah motor. Lepas marah motor, nampak ular, hilang marah. Kesian kat motor tadi. Kita tak tahu, nampak dia dua, ada motor kiri kanan. Kenapa dia kiri kanan tak tahu. Jadi tiba-tiba dia masuk dua-dua ni. Rupanya ada 2-3 ekor ular maksudnya melintas. Jadi bila seseorang tu takut, betul-betul takut, mana hati yang betul-betul takut, dia akan bertindak. Hati yang betul-betul sayang, dia akan melakukan perkara tersebut. Jadi ini jawapan yang ketiga. Iman juga begitu. Seseorang yang beriman dengan syurga, beriman dengan Allah, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka, dia akan bertindak. Dan tindakannya itu sebahagian daripada iman, iaitu amalan-amalan yang dikategorikan sebagai iman. Yang keempat, jawapan yang diberikan lebih kurang makna jawapan lebih kurang jawapan yang kedua, namun bezanya adalah iman kekal maknanya dengan iman, tasdik membenarkan, namun syarak menambahkan beberapa makna lain dalam bahasa. Jadi iman bukan sahaja membenarkan, iman juga melibatkan perkataan dan perbuatan, iaitu ziyadah adal makna lughawi. Dan jawapan yang kelima, kalau nak kata iman tu tasdik juga, katakanlah iman tu tasdik, namun iman yang digunakan pakai dalam syarak itu adalah iman majazi, iaitu menggunakan istilah iman pada majaz terhadap iman yang sebenar. Namun jawapan ini hanya diberikan oleh golongan yang menerima majaz dalam perkara ini, dan biasanya ditemukan daripada jawapan dari kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mempertahankan qaul iman itu juga melibatkan perbuatan. Jadi mereka setuju dengan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, dan mereka juga secara umumnya mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Namun jawapan mereka, oleh kerana mereka menerima kaedah majaz, mereka katakan iman di sini boleh dimaknakan dengan makna majaz. Dan yang keenam ialah naqal. Naqal artinya apa? Syarak
walaupun pada asalnya iman itu hanya melibatkan tasdiq, melibatkan hati, namun syarak telah menakalkan kepada makna yang baru, pindahkan makna kepada makna yang baru. 6 kaedah ini dibincangkan dalam bahasa, dalam bahasa dan ianya diterima. Jadi tetap jawapan golongan murji'atul fuqaha yang mengatakan bahawa iman itu hanya melibatkan hati dan dengan hujah-hujah di bawah tidak cukup. Kalau orang kalau jawapan begini, contoh, kita sekarang senaraikan jawapan 6 jawapan bagi pihak yang mengatakan iman itu maknanya tasdiq. Setuju. Katakanlah setuju. Kalau ada orang bantah, contoh orang bantah, jangan risau, biarlah. Tu bantah yang mana sekarang ni jawapan yang 6 ini, jawapan yang 6 adalah untuk orang yang setuju. Setuju bahawa iman maknanya tasdiq. Kalau tak setuju, ada jawapan lain yang kita bincang sebelum itu. Mana hakikatnya settle dah. Sebenarnya selesai dah sejak daripada awal jawapan untuk diri kita. Namun kenapa kita bincangkan panjang lebar? Sebab bertujuan untuk memudahkan kita untuk membuat penerangan kepada orang yang mungkin terlekat pada pemikirannya sebahagian dari syubhat. Kadang-kadang dia tak puas hati dengan jawapan yang pertama, kita kata settle lah. Dia tak puas hati, dia bawa dari segi yang lain. Jadi bila kita tahu satu masalah itu dengan pelbagai angle dan kaedah menjawab, lebih mudah untuk kita menyampaikan dakwah, lebih mudah untuk kita menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Okey, hari ini kita pindah kepada tidak berpindah, seterusnya. Jawapan seterusnya. Kita baca sekali imbas. Jadi ini jawapan dari segi iman, dari segi bahasa tadi. Kemudian adakah sekadar bahasa yang menyebabkan ahli sunnah mengatakan bahawa iman itu berkaitan dengan bukan sahaja berkaitan dengan tasdiq, malah ia melibatkan dengan tasdiq, iman dengan hati, dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Jawapan lain atau sebab lain apa dia? Kata Syekh Ibn Abil Aziz rahimahullah, para ulama berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah sealiran dengan kita dalam makna iman dan baginda telah mengajarkan kepada kita tentang maknanya secara ilmu daruri, iaitu sesiapa yang mengatakan dirinya mentasdikkannya tetapi tidak menuturkan iman dengan lidahnya sedangkan dia berupaya berbuat demikian, tidak bersembahyang, tidak berpuasa, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya membenci dan memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW, orang ini bukanlah orang yang beriman. Ini kita dah bincangkan pada lepas. Nabi, kata kepada Nabi SAW sekalipun, kalau ada orang zaman jahiliah membenarkan, mentasdikkan ajaran Nabi SAW, tapi memusuhi Nabi SAW, tak sembahyang, tak solat, tak mengucap, tak semua sekali, tak buat apa, takkan Nabi, pada zaman Nabi pun Nabi tak terima dia sebagai seorang yang beriman. Itu yang memusuhi ramai. Kalaulah iman sekadar membenarkan, sudah pasti ramai, sudah pasti Abu Talib termasuk di kalangan orang beriman. Tapi apa yang praktikal sunnah Nabi, Nabi berpihak kepada ahli sunnah wal jamaah. Baginda juga mengajarkan kita. Ini kita sambung ke surat 120. Baginda juga mengajar kita bahawa kejayaan yang akan diperoleh disebabkan menuturkan kalimah syahadah adalah dengan syarat ia disertai dengan keikhlasan dan mengamalkan tuntutannya. Nabi SAW telah bersabda, iman ada 70 lebih cabang. Yang tertinggi ialah mengucap la ilaha illallah dan yang paling rendah ialah membuang benda yang menyakiti dari jalan. Okey. Seterusnya, jawapan seterusnya, Nabi SAW menyatakan bahawa kejayaan seseorang, yang mana seseorang itu berjaya di dunia dan akhirat, dan bila disebut al-falah ialah kejayaan kejayaan akhirat. Bila hayya al-falah, kejayaan dunia tidak dinamakan al-falah. Al-falah ialah kejayaan akhirat. Nabi SAW menyatakan bahawa al-falah iaitu al-fawzi wal-falah. Kalimah al-falah ialah kejayaan yang sebenar. Tidak ada lagi kejayaan selepasnya, iaitu kejayaan seorang mukmin di hari akhirat. Kalau kita gunakan kalimah an-najah boleh digunakan pakai dalam semua peringkat kejayaan. Namun al-falah ialah kejayaan mutlak. Nabi SAW bila disebut qad aflah, dia berjaya sebagai aflah, ialah berkaitan dengan
kejayaan akhirat. Nabi menyatakan bahawa orang-orang yang mencapai al-falah, kerana kalimah di sini terjemahan disebutkan kejayaan, disebutkan sebagai kejayaan, namun teks asalnya adalah al-falah. Nabi mengatakan bahawa kejayaan seseorang adalah bergantung kepada dia mengucap dua kalimah syahadah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beramal dengan tuntutannya secara ikhlas. Ini hadis-hadis Rasulullah. Nabi kata siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha dengan ikhlas dan mengamalkan tuntutannya, di sini dah terletaknya kejayaan. Ini bawa kita balik kepada cerita tentang syarat kalimah la ilaha illallah. Tak perlu nak syarahkan sebab Ustaz KA dah syarahkan dalam kuliah beliau beberapa banyak siri. Jadi kejayaan sebenar dalam erti seseorang itu mengucap kalimah la ilaha illallah bukan setakat mengucap, tapi cukup dengan mengucap kalimah la ilaha illallah cukup dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, 8 rukun atau 8 syarat atau 7 syarat dengan 2 rukun perlu disempurnakan dan difahami. Bukan setakat mengucap kalimah la ilaha illallah dia berjaya. Ada amalan-amalan terlibat. Itu yang Nabi ajarkan. Begitu juga Nabi berfirman. Nabi kata dalam hadis ini, Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Bid'un adalah bilangan daripada nombor 3 sampai 9. Maka kata bid'un wa sab'un maksudnya 70 lebih. Artinya tak kurang daripada 73, tak lebih daripada 79. Nabi kata iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 70 cabang lebih. Ada yang tanya, Ustaz, saya dengar 60 lebih. Akan ada perbincangannya. Tapi ada dua riwayat, bukan dua riwayat, perawi dalam riwayat riwayat yang tanpa syak terwujud dan riwayat yang perawi syak bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun wujud. Jadi adalah 60 lebih atau 70 lebih seperti mana dalam riwayat hadis. Jadi Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih daripada 70 cabang. 70 cabang. Jadi cabang tu sebahagian daripada iman ataupun tidak? Pokok ada 70 cabang. Cabang tu pokok ke bukan? Pokok, sebahagian daripada pokok. Alhamdulillah. Fa-afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Okey. Iman ada lebih daripada 70 cabang. 70 cabang lebih. Nabi senaraikan yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tasdiq ke amal? Melibatkan semua tadi. Maksudnya kita bincang tadi tasdiq dengan hati, beramal dengan tuntutannya, seperti mana kita bincangkan ke kalimah la ilaha illallah. Nak lebih jelas, Nabi kata paling rendah adalah buang duri dari jalan. Buang duri dari jalan yang Nabi kata sebahagian daripada iman. Amal ke tak amal? Amal. Boleh ke siapa buang duri dengan hati? Tak boleh. Mesti buang duri dengan amal. Jadi amalan tadi Nabi SAW sebutkan sebahagian daripada iman. Begitu juga Nabi bersabda, kita tengok seterusnya. Nabi juga bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang daripada, sebahagian daripada iman. Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak melibatkan apa? Hati tasdik saja atau melibatkan amalan? Amalan. Akhlak melibatkan hati dan melibatkan amalan. Akhlak hati apa dia? Akhlak yang paling sempurna yang melibatkan hati apa dia? Ikhlas. Tidak ada. Ikhlas ni dalam bab amalan, dalam bab ibadah pun ikhlas.
asas pada kalimah la ilaha illallah, asas pada Islam adalah mengucap dua kalimah syahadah, ikhlas. Rukun iman juga dimulai dengan ikhlas, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan juga adalah ikhlas, akhlak juga ikhlas. Ikhlas ini masuk dalam semua Islam, iman dan ihsan. Dan akhlak yang paling utama adalah ikhlas. Ibadah yang paling utama adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah suatu perkara yang melibatkan hati. Dan ianya boleh dimaknakan dengan akhlak, kalau kita kata akhlak yang paling utama. Namun kebanyakan akhlak yang lain melibatkan muamalah kita. Akhlak, perbuatan kita, cara kita bergaul dengan sesama orang beriman, sesama manusia. Itu juga jadi bila Nabi sebut bahawa yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, akhlak juga Nabi letakkan ianya sebahagian daripada iman. Cuma nak bezakan akhlak yang membezakan seorang beriman atau tak beriman ini dibincangkan. Macam-macam cara ulama bincangkan. Nak pisahkan tu, tahu dia sebagai beriman, tapi nak pisahkan yang mana akhlak yang tak ada atau amalan yang tak ada boleh jadi kafir. Ataupun kalau tak ada dia hanya kurang iman sebagainya, ada perbincangannya tersendiri, akan disebutkan nanti perbincangannya ketika bab iman bertambah dan berkurang. Cuma secara umumnya ada amalan-amalan yang bila kita tak buat, ulama kata terkeluar pada Islam, yang melakukan khilaf. Satu amalan yang khilaf itu solat. Salaf khilaf dalam bab solat. Kalau orang tak solat, dan juga bincang bab zakat, macam mana Abu Bakar memerangi orang yang meninggalkan zakat, dan sebagainya. Ada perbincangan, iaitu kalaulah apa yang dibuat iman tak melibatkan amalan, kenapa Abu Bakar nak pergi perang orang yang tinggalkan zakat? Kenapa salaf dahulu sebahagian daripada mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan solat? Walaupun mereka sepakat hukum had untuk orang tinggalkan solat yang memang tak nak solat sebagainya, hadnya adalah had dibunuh. Tapi mereka khilaf, bunuh kerana hukum hudud ataupun kerana dia murtad. Bagi yang kata murtad, hukum bunuh kerana murtad. Beza kat mana? Lepas dah mati, kat mana nak dikuburkan? Macam mana nak diuruskan? Cara orang Islam ke cara orang bukan Islam? Ini perbincangan yang wujud dalam kitab fiqh. Ianya dah berkaitan dengan amalan. Seterusnya Nabi juga bersabda, Nabi kata al-badadzatu minal iman. Diterjemahkan sini, tawaduk dalam berpakaian adalah sebahagian daripada iman. Al-badadzah, tawaduk ya, tawaduk dalam berpakaian, tawaduk dalam menghiaskan diri. Artinya bahasa kita badadzah, kalau kita nak gunakan terjemahkan bahasa yang mudah faham, selekeh. Tak smart. Kita dengar akan terkejut. Sebab tu penterjemah mengambil cara terjemah yang paling mudah untuk difahami. Tawaduk dalam berpakaian. Tapi kalau erti al-badadzatu yang sebenar, itu lafaz yang asal, adalah tak smart. Adakah tak kemas tu sebagai pada iman? Bukan begitu. Hadis Nabi berkaitan Nabi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis berkaitan dengan macam mana Nabi SAW suka kepada minyak wangi, Nabi sikat rambut, semua kita tahu. Tak perlu kita syarahkan. Tapi bila datang hadis begini, tidak kemas. Maksudnya tak zahir dalam keadaan tidak terlalu smart, tak terlalu rapi, itu sebahagian dari iman. Maknanya apa? Orang beriman dia sentiasa kemas. Ini disebutkan oleh semua ulama yang syarahkan, mereka sentiasa kemas. Orang beriman itu yang disukai. Namun tatkala berhadapan dengan waktu yang diperlukan, ketika mereka perlu bantu orang kat banjir ke, kat tepi jalan ke, melibatkan iman, mereka tak pedulikan. Nak tolong orang pun duduk tak habis-habis nak sikat rambut ke, ada tengah buat perkara ketaatan sebagainya. Jadi mereka ketika al-badadzah di sini, keadaan tidak terurus di sini ialah ketika mereka melakukan ketaatan atau ketika diperlukan. Ketika bantu orang ke, ketika solat di tempat tertentu dalam keadaan mereka tahu waktu nak habis, mereka tak sempat nak siapkan, mereka buat dengan sekadarnya. Mana ada keadaan, ada ketikanya kita tak perlu pentingkan sangat pakaian apabila ada benda yang lebih utama yang perlu kita utamakan.
mana membantu orang, membantu manusia, atau dalam keadaan tertentu kita suka pakaian yang cantik sebagainya, tapi perlu pakaian tu kita perlu ada orang yang kita nak hadiahkan, kita pakai yang sederhana, itu juga termasuk dengan bab ini. Bab katanya apa arti selekeh ataupun tak tidak rapi, al-badhadatu minal iman di sini adalah maknanya ialah kita bila ada keadaan tertentu yang perlu kita mengutamakan perkara yang lebih utama, kita tidak terlalu mementingkan kekemasan diri kita ketika waktu-waktu yang sebegini. Sebahagian daripada ulama mereka mengatakan bahawa hadis ini dikatakan sebagai ada yang menghukumkan sebagai dhaif. Namun kalau dia sahih, ada kata dhaif, ada kata tak, ada yang kata sahih. Jadi ada khilaf ulama dalam mentasihkan hadis ini. Namun kalau yang sahih, mereka akan syarahkan dengan apa yang seperti mana kita syarah tadi. Dan kenapa begitu disyarahkan? Kerana diketahui hadis berkaitan dengan Islam itu suka kepada kekemasan dan sebagainya, dan mengambil zina sebagainya, itu perkara dimaklumi dalam syarak, dan hadis Nabi tidak akan bertentangan satu sama lain. Kaedah ni kita letak. Sebab apa? Kita tak tahu konteks Nabi bercakap ni bila. Sebagian pada hadis Nabi sebutkan, kita tahu sebab urutnya. Sebagian pada hadis bila diriwayatkan kepada kita, kita hanya dapat terima teks ucapan Nabi SAW. Namun konteks ketika Nabi, kenapa Nabi berkata demikian, kita tak diriwayatkan. Bukan tak ada, tak diriwayatkan. Zaman ulama salaf, mereka dengar, mereka faham, sebab mereka berada dalam peristiwa. Kadang-kadang tidak diriwayatkan peristiwa tersebut kerana generasi awal kata tak payah sebutlah, orang faham dah ni. Kerana apa? Faham. Dan generasi yang husnuzan dengan syariat, dia kata hadis takkan bertentangan, tak ada masalah. Sampai pada generasi yang tak puas hati dengan hadis, banyak hadis-hadis yang bila nampak secara teksnya, kadang nampak seolah bertentangan. Ada generasi yang datang kemudian yang mana dia nak beragama sesuai dengan kehendak dia. Jadi dia akan jadikan memahami suatu hadis mengikut hawa nafsunya. Walaupun sepertilah, sebab itu hadis al-badhadatu minal iman diguna pakai. Ahlan wa sahlan, hayakallah. Siapa? Faiz. Masya-Allah. Segan sentiasa semangat. Masya-Allah. Sebab tu bagi golongan sufi, mereka ketika mensyarahkan hadis ini, mereka tidak tengok hadis secara umum. Jumpa hadis yang mana sesuai, dia kata al-badhadatu minal iman. Sebab tu dalam mengamalkan hadis, kita perlu lihat kepada, kumpulkan hadis dalam bab secara keseluruhannya. Kemudian baru kita buat kesimpulan. Dan syarahkan hadis sesuai dengan pemahaman salaf, yang mana mereka memahami setiap perkara itu secara keseluruhan. Okey, seterusnya. Okey. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa amalan termasuk dalam iman. Amalan termasuk dalam iman. Adakah Nabi tersalah? Adakah Nabi dikatakan tersalah menyebutkannya? Tidak. Namun apakah jawapan pihak yang kata hadis-hadis yang berkaitan dengan iman ini termasuk dalam amalan? Contohnya ayat Quran berkaitan dengan solat dimasukkan iman. Jawapan yang standard dalam bab lafaz, mereka akan kata lafaz majaz. Jadi kita standard lah dalam perbincangan. Mereka bincang macam mana semua sekali, penghujungnya bila perkataan kalimah-kalimah dalam syarak yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah mereka faham, mereka akan hukumkan sebagai majaz. Sebab Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah menyedari perkara ini sejak pada awal. Sebab itu mereka menafikan majaz dalam nas syarak. Bukan kerana tak memahami uslub bahasa Arab, tapi nak terangkan kepada mereka bahawa istilah majaz ini istilah yang baru dikemukakan kemudian. Syarak telah difahami sebelumnya. Sebab tu kita perlu memahami syarak berdasarkan kepada pemahaman salafus soleh.
mereka tak terikat dengan istilah majas tak majas. Mereka tak terikat bila mereka faham nas, mereka tak terikat dengan hukum syarak yang 5. Sebab tu bila mereka baca hadis berkaitan dengan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumaat pada hari Jumaat wajib ke atas semua orang yang dah mimpi, iaitu orang baligh. Mereka faham kata sunat. Yang kata wajib, wajiblah. Yang kata sunat, sunat. Tapi bukan kerana wajib, bukan kerana perkataan wajib. Wajib kerana hujah-hujah yang lain. Kenapa Nabi kata wajib tapi jumhur kata sunat? Sedangkan Nabi kata wajibun ala kulli muhtalim. Sebab kalimah wajib dalam nas syarak tidak terikat dengan istilah usul fiqh yang baru ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah. Itu bab usul fiqh. Sebab tu lafaz-lafaz istilah syarak tidak boleh dimaknakan dengan istilah ilmu-ilmu tertentu. Istilah ilmu tertentu diguna pakai pada ilmunya untuk memahami keadaan, ya. Istilah wajib adalah sesuatu yang diperintahkan secara jazam, kan kalau ada orang tinggalkan dia jadi haram. Tapi wajib dalam bahasa bukan begitu maknanya pada asalnya. Walaupun sebahagian daripada kalimah wajib juga membawa makna wajib seperti mana dari segi istilah usul fiqh, namun tidak semestinya. Sebab tu ulama sentiasa membezakan antara makna istilah dengan makna syar'i, makna syarak. Nas syarak perlu difahami dengan mengumpulkan dalil pada dalam satu bab. Kita faham, lepas tu beritahu kehendak syarak pada sini maknanya apa. Kadang-kadang ia dikembali kepada istilah syar'i, kadang-kadang Nabi bercakap kerana bahasa Arab secara umum, seperti yang lafaz hadis wajib ketika mandi tadi. Sebab tu sahabat-sahabat mereka tak terikat dengan istilah-istilah dalam ilmu. Sebab tu istilah majas, sebab tu kalau orang tanya kenapa dia nak lawan dengan syarak, dengan bila kita ada dalil yang jelas, kemudian dibawa pelbagai istilah, kemudian istilah tak terpakai. Istilah yang benar sesuai dengan syarak diterima kerana istilah itulah cara ulama memudahkan. Istilah yang bertentangan dengan syarak, istilah itu diguna pakai hanya kadar pada tempat betulnya, pada tempatnya. Istilah takwil. Okay. Kalimah takwil dalam Al-Quran, adakah perlu dimaknakan dengan kalimah takwil yang wujud dalam ilmu kalam atau dalam ilmu usul fiqh? Tak boleh. Takwil perlu, semua istilah syarak perlu dirujuk pada zaman Al-Quran itu turun. Macam mana Nabi faham, macam mana sahabat faham, dan macam mana mereka praktikkan, itulah dia istilah yang sebenar. Begitu tarif iman. Sebab tu selepas mereka hujah dari segi bahasa semua sekali, kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ini dari segi bahasa, tengok balik pada Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah menjadikan orang yang hanya mentasdikkan kalimahnya, mentasdikkan ajarannya, namun tak ucap kalimah syahadah, tak Islam, tak masuk, tak solat, tak zakat, tidak bersama orang Islam, dikira sebagai beriman. Dan Nabi pula ketika menyatakan tentang iman dan juga cabang-cabangnya, Nabi menyebutkan banyak amalan-amalan anggota dalam iman. Dan Nabi tidak menyatakan bahawa iman itu hanya di hati, walaupun ada sebahagian daripada hadis yang mengisyaratkan perkara demikian. Sebab apa? Memang ada iman dalam hati, dan iman asasnya hati, itu perkara yang diijma'kan. Namun mengeluarkan amalan daripada iman, ini suatu perkara yang tidak baik, yang salah. Kesannya apa? Tu yang wujud sekarang ni. Kesannya apa? Tak boleh. Siapa yang pergi pakai tangkal ke, siapa yang bertawasul dengan apa yang baru ni, dengan capal ke, buat apa semua kali, tak boleh. Semua ni tak ada syirik. Mana boleh orang syirik selagi dia kata Allah yang bagi. Buatlah apa sekalipun selagi yakin Allah yang berkuasa, tak syirik. Sebab tu tak ada istilah syirik dalam amalan pada kumpulan yang mengatakan bahawa iman itu hanya dalam hati. Sebab tidak ada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang boleh terkeluar daripada Islam.
Dan perbuatan itu sendiri pun tak menambahkan iman. Dia hanya menambahkan pahala. Pahala lain, iman lain. Ini adalah pemahaman golongan Murji'ah. Seterusnya, maka dengan itu, iman adalah usul yang mempunyai banyak cabang. Iman adalah usul yang mempunyai banyak cabang. Okey. Solat atau sembahyang adalah sebahagian daripada iman. Begitu juga zakat, puasa, haji, amalan-amalan batiniah seperti malu, tawakal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan amalan batiniah sebab semua ni amalan. Dia bukan tasdik, dia adalah amalan. Tasdik adalah membenarkan. Namun ketika kita membenarkan, namun kadang-kadang kita hati kita juga beramal. Orang tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, tapi ada orang walaupun tahu tapi tahap tawakal berbeza. Orang tahu Allah Maha memerhatikan, tapi tahap takut, khauf, raja berbeza. Betul, khauf, raja, tawakal sebagainya itu amalan-amalan hati. Dan itu yang membezakan antara kaul Jahmiyah yang sebenar dengan golongan Murji'atul Fuqaha. Jahmiyah menafikan, mereka kata cukup tahu makrifah, kenal Allah cukup. Tapi golongan fuqaha mereka mengatakan tasdiq itu melibatkan amalan sekali. Melibatkan amalan walaupun berlaku khilaf sesama mereka. Namun kebanyakan mereka mengatakan bahawa amalan hati bukan sekadar kenal, bukan sekadar makrifah, tapi membenarkan. Dan bab hati kebanyakan golongan Murji'ah fuqaha mereka kata amalan-amalan hati termasuk dalam tasdiq. Ini khilaf yang panjang sebenarnya, tapi kita ambil saya lebih kepada mengambil pandangan mereka yang paling dekat dengan sunnah. Begitu juga zakat, puasa, haji, amalan-amalan batiniah seperti malu, tawakal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, sehinggalah cabang iman ini sampai kepada membuang benda yang menyakitkan dari jalanan. Ia juga dianggap sebagai satu cabang iman. Jadi ini semua amalan, daripada amalan hati sampailah pada amalan anggota, sampai pada bab yang tidak ada kaitan dengan bab yang paling simple. Nak kata buang diri dari jalan, termasuk bab akidah, ibadah ke akhlak. Kita nak kategorikan pun susah. Sebab dia cabang yang paling kecil. Cabang yang paling kecil. Kita nak kategorikan sebagai akidah, buang duri? Taklah. Nak kata ibadah? Ya, dengan makna umum. Makna umum. Nak kata akhlak? Ya, dengan makna umum. Jadi dia, sebab apa kita susah letakkan? Sebab dia cabang yang paling kecil. Namun ianya amalan. Semua ni adalah iman. Okey, yang ni yang penting ni. Ada antara cabang-cabang iman ini, apabila tidak ada, maka akan lenyaplah iman secara ijma' ulama'. Seperti cabang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mana amalan tak mengucap. Tak mengucap langsung. Jadi tak dia seorang beriman? Tak jadi. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tak mengucap kalimah la ilallah. Namun pada Jahmiyah, pedulikan dia lah. Jahmiyah dia akan kata beriman. Jahmiyah dia cukup kenal Allah. Sebab tu golongan Jahmiyah dan golongan Batiniah ni yang mewarisi pemikiran Jahmiyah, mereka tak ada masalah untuk duduk dengan golongan duduk dengan golongan Yahudi, Nasrani. Mereka tak ada masalah untuk menerima pluralisme dalam agama dan sebagainya. Memang asasnya begitu. Mana yang penting hati. Mana bab kejahilan, bab semua sekali. Sebab tu golongan Batiniah, golongan-golongan yang cerita tentang selalu cerita tentang Nur Muhammad yang kemudian dia cerita apa? Dia Nur Muhammad ni paling jauh sesat lah. Kaedah Nur Muhammad yang Batiniah. Yang sekarang yang terdekat ialah golongan yang cerita tentang agama Ibrahim. Mana millah Ibrahim. Mereka tak ada masalah. Sebab apa? Mereka memang berasal daripada golongan Murji'ah, golongan Jahmiyah yang mengatakan bahawa iman itu ialah mengenal Allah. Cukup kenal Allah, ma'rifatullah, dah cukup iman. Dan mereka kalimah awwaluddin ma'rifatullah yang mereka asaskan atas tujuan tersebut, mereka gunakan seolah-olah diguna pakai di mana-mana, seolah-olah orang dengar itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah orang terima dah.
Awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Dikatakan ini, orang kata, ni hadis dekat mana? Kita mulalah buka kat dalam hadis. Sedangkan itu perkataan mereka. Perkataan mereka. Walaupun perkataan itu kalau dimaknakan dengan makna sebenar, boleh jadi betul. Dari segi proses seseorang untuk beriman, mesti bermula dengan ilmu dan ma'rifah. Bab al-ilmu qabla qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Bab hendaklah berilmu sebelum bercakap dan sebelum beramal. Kemudian Imam Bukhari bawakan ayat-ayat berkaitan dengan ayat tauhid, kalimah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, Allah sebut fa'lam dulu, annahu la ilaha illallah. Dari segi proses, ya. Proses, mana ada orang ucap kalimah la ilaha illallah sebelum dikenal Allah, sebelum mengenal. Dari segi proses. Namun Islamnya seseorang dikatakan sebagai Nabi letakkan siapa yang berjaya. Yang dikatakan berjaya itu bergantung pada apabila dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Jadi ma'rifatullah satu perkara yang besar, yang agung. Namun kalau dia betul kenal Allah yang sebenar, dia perlu tunaikan haknya, iaitu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi cabang ini, ucap kalimah la ilaha illallah, imannya ada banyak cabang. Cabang yang paling tinggi ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, artinya dia bukan orang Islam. Dia bukan orang yang beriman. Walaupun dikatakan cabang, tapi cabang basic, asas. Di antara cabang iman yang banyak tadi, tak boleh kita tinggalkan. Kalau tinggalkan akan hilang iman secara keseluruhan, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ada antaranya yang iman tidak akan hilang dengan ketiadaannya secara ijma', seperti tidak membuang benda yang menyakiti di jalan. Lalu nampak serpihan tayar di tepi jalan. Kita pun nak cepat jalan, tak jadi kafe. Ada orang kata kafe dia sebab apa? Tak angkat duri. Tak ada. Secara ijma'. Okey. Di antara dua tahap ini, Nabi sebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Di antara dua tahap ini ada banyak cabang yang berlainan tahap. Ada antaranya yang hampir kepada mengucap dua kalimah syahadah, seperti solat dan zakat. Solat, zakat, rukun Islam yang lain. Kalau orang tak solat, tu yang khilaf kita sebut tadi. Kalau orang tak zakat, Abu Bakar pada awal dengan Umar berkhilaf. Bolehkah perangi mereka? Mereka masih Islam ataupun tidak? Abu Bakar kata, aku tak bezakan antara orang yang tinggalkan solat dengan orang yang tidak tinggalkan zakat dan sebagainya. Aku tak bezakan orang yang mengeluarkan zakat zaman Nabi kemudian ditinggalkan, tinggalkan ibadah ini ketika Nabi wafat dan sebagainya. Perbincangan yang panjang. Sebab apa? Sebab cabang-cabang ini makin dekat dengan kalimah la ilaha illallah, dia akan dekat dengan hukumnya. Sebab tu orang yang tinggalkan solat, dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya imannya, kerana dia hampir cabang yang tinggalkan itu adalah cabang berkaitan dengan cabang yang paling tinggi selepas kalimah la ilaha illallah. Rajihnya apa dia? Tinggalkan solat. Tak solat, ijma' oleh sunnah kufur. Apa tak solat? Tak pernah solat. Tak solat langsung. Ijma'. Memang dia tak nak solat. Tapi ada orang yang terima kewajipan solat. Sekali solat, sekali tidak. Malas dan sebagainya. Mereka ini adalah fusaq. Iaitu golongan fasiqin. Iaitu banyak meninggalkan, banyak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau solat, sekali-sekali tak solat, dengan takrifan yang umum, siapa buat dosa besar, satu sekali buat, mereka cakap fasik. Tinggalkan solat dengan sengaja. Cukup sekali tinggalkan solat sengaja, fasik. Tapi fasik juga ada level-levelnya. Sedangkan kekufuran pun ada levelnya. Kekufuran sama-sama kafir, betul tak? Tapi ada level tak orang kafir? Bab cerita Islam dengan kafir, ya, dia tak masuk Islam. Tapi kekufuran ada level-levelnya. Sebab tu Allah bezakan antara musyrikin dengan ahlu kitab. Kerana beza pada tahap kekufurannya. Musyrikin, kita tak ada kahwin dengan perempuan musyrikin. Kita tak makan sebelihan mereka. Berbeza ahli kitab.
Kenapa Allah bezakan? Adilnya Allah, Allah Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia kafir sekalipun, hukum berbeza-beza. Hukum berkaitan dengan jizyah, hukum berkaitan, ada perbezaan. Walaupun mereka sama kufur. Kalaulah kita kata bahawa seorang mukmin boleh bernikah dengan wanita ahli kitab. Perbincangan detail buka kitab fiqh lah. Adakah dikatakan ahli kitab ini termasuk dalam dia beriman? Tak, dia tak beriman. Sebab dia tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Walaupun dikenal Allah, walaupun ada sebahagian daripada perkara kekufuran yang kadang-kadang dekat pada beriman, tapi Allah letakkan sempadan. Sempadannya bila kena mengucap kalimah la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya. Jadi orang yang baik macam sekarang, kejahatan Abu Talib dengan Abu Jahal, sama-sama kafir, Abu Lahab, tapi tak sama kekufurannya. Tak sama kekufurannya. Sebab tu Allah bila sebut tentang kekufuran, Allah bezakan antara dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Waw situ lil mughayarah. Allah nak bezakan antara jenis kekufuran mereka, level kekufuran mereka. Sebab tu ada muamalah yang berbeza dengan antara ahli kitab dengan kaum musyrikin. Golongan yang Allah tak sebut langsung ialah golongan etis. Ini kita dah bincangkan dalam daurah hari itu. Allah tak sebut kewujudan mereka dan mereka kekufuran mereka adalah kafir yang paling tinggi levelnya, iaitu kekufuran yang paling besar. Ada antaranya yang hampir kepada mengucap dua kalimah syahadah, dan ada antaranya yang hampir dengan membuang benda yang menyakiti dari jalan. Itu ada amalan yang tinggi sampai hampir kalimah la ilaha illallah, ada yang hampir kepada amalan sebahagian pada iman, namun bukanlah amalan yang besar dari segi levelnya bila dibandingkan dengan amalan seperti kalimah la ilaha illallah dan juga dengan solat. Sebagaimana cabang-cabang iman ini adalah dianggap sebagai iman, maka cabang-cabang kekufuran juga dianggap sebagai kekufuran. Cabang kufur juga dianggap sebagai kekufuran. Sebab tu ulama kata kat dunia ni ada dua saja pohon iman dan pohon kufur. Kalau orang ada kalimah la ilaha illallah, dia orang Islam, dia tumbuh dalam pohon iman. Namun pada cabang-cabangnya kadang-kadang orang yang ada kalimah la ilaha illallah, beriman dengan Allah, tapi menipu, dia buat perbuatan orang munafik. Nifak ni nifak asghar, nifak kecil. Betul? Tapi kalau dia menipu atas dasar asasnya memang dia orang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia munafik yang sebenar. Dengan nifak akbar. Syirik, amalan syirik. Cabang-cabang iman seperti mana yang 70 cabang yang kita bincang sekarang, lebih 70 cabang. Contoh, mencuri. Cabang mana? Cabang kufur ke cabang iman? Kufur. Semua maksiat cabang daripada cabang kekufuran. Semuanya lawan dengan Allah, semuanya ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma levelnya berbeza. Jadi, orang yang beriman boleh dihinggap dengan penyakit-penyakit kufur. Sama ada syirik, betul, ada syirik. Kalau yang hinggap itu adalah syirik akbar, dia terkeluar pada iman, mana habis, tak ada langsung sisa iman. Tapi kalau yang selainnya adalah dun syirik, mana wa yafruma duna zalika liman yasha, mana selain dari bawah daripada syirik, dia masih lagi seorang beriman. Sebab tu Allah boleh mengampunkan dia. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik, sebab dia menghilangkan asal. Sebab tu kalau kita kata zina, sebahagian daripada cabang mana? Cabang kufur. Sebab tu Nabi kata tidaklah berzina seseorang mukmin ketika dia berzina itu tidak berzina seseorang ketika dia berzina itu dia seorang mukmin. Tak mungkin dia seorang ketika melakukan perkara kufur itu dia seorang mukmin. Dari segi keadaan dia, sebab dia melakukan salah satu daripada cabang-cabang kekufuran. Menghukum dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk dalam cabang iman. Dan menghukum dengan selain daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kufur. Okey. Nabi sallallahu, okey, ni semua
Kenapa dibincangkan perkara ini? Bincang nak tolak kepada golongan murji'atul fuqaha yang kata amalan tak masuk. Jadi dalam praktikal sunnah, praktikal dalam kita tengok betul-betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan iman ini dalam memasukkan amalan dalam takrifan iman. Dalam dikata takrifan atau dalam hakikat iman. Dalam hakikat iman. Nabi SAW telah bersabda, sesiapa daripada kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah mencegahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak upaya, maka hendaklah dia mencegahnya dengan lidahnya. Sekiranya tidak upaya, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Alangkah baiknya kalau disediakan teks bahasa Arabnya, kalau berkaitan dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga kata-kata asar-asar. Ini cara yang betul. Malah dalam panduan penulisan hadis yang dikeluarkan oleh KDN untuk cetakan-cetakan yang lulus dengan KDN atau yang mencukupi syarat, ialah bila jumpa teks hadis wajib dimasukkan teks bahasa Arabnya, kemudian baru diterjemahkan. Sebab dikhawatiri penterjemah silap terjemah, atau dikhawatiri terjemahan tu betul, tapi sebab bahasa kita bila nak terjemahkan balik, kita tak jumpa perkataan asal dalam teks bahasa Arab. Okay, Nabi kata dalam hadis ini, hadis Nabi kata, hadis man ra'a minkum munkaran, tapi kat mana dia punya ni? Man ra'a minkum munkaran, sini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Ini adalah kewajipan pertama. Siapa saja yang mampu kemudian dia tak ubah, dia berdosa. Bagi siapa yang mampu ubah dengan tangan. Kalau ada orang kata, orang hidupkan balik amalan mandi safar, kita mampu cegah tak? Mampu tak kita cegah dengan tangan? Mampu pergi lempang? Mana mampu? Tak boleh lah. Kita tak, hak tu tak wujud pada kita. Ada pihak yang mampu. Jadi kita tak boleh cegah dengan tangan. Tangan kita taip boleh. Itu tapi tangan dengan erti kuasa kita tak mampu, maka berpindah kepada seterusnya. Fa illam yastati', dan sekiranya dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Dengan lisan mampu tak kita? Mampu. Kalau semua rakyat Malaysia bersuara membantah, saya tak nak cakap lebih lah. Apa lagi dia punya tindakan seterusnya, akan hilang kemungkaran. Benda betul pun orang pergi report sana sini boleh hilang. Apa tu lagi benda mungkar, betul tak? Jadi tak mampu cegah dengan tangan, cegah dengan lisan, dengan lidah. Jangan diam. Masa orang kata Nyusi Madinah mengajarkan keganasan, kemudian adanya forum, adalah saya perhatikan beberapa orang ustaz, buat begini, buat review begini, sampai pada masa mandi safar diam seperti 1000 bahasa. Komen lah, komen semua sekali, biar semua ustaz-ustaz komen, terangkan dengan jelas, walaupun anda menyokong, tapi komen biar kami kenal dengan mudah. Siapa yang sokong perkara-perkara khurafat, biar jangan jelas. Pendirian tu perlu jelas. Lebih mudah kita nak pilih siapa yang ahli mandi safar, siapa yang menentang. Biar semua masjid surau, semua orang awam tahu. Jangan bila masa kawan kita buat salah, kita diam, orang lain tak buat, kita congkil. Cari kesalahan. Kalau orang salah lebih lagi. Ini tidak jujur dalam ilmu. Sebab kalau benda tak mungkar, tak apa. Nabi kata siapa yang mampu cegah dengan lisan, cegah. Dan yang paling berhak mencegah perkara ini ialah bila yang mencegah itu kawan dia sendiri atau pihak dia sendiri. Pihak dia akan lebih, kemungkaran lebih cepat hilang. Kalau ustaz-ustaz yang tak setuju, yang mereka labelkan sebagai Wahabi sebagainya, orang awam tak nampak. Tapi bila yang bersuara adalah dari kalangan orang-orang yang selama ini bersama, namun bila salah dia kemukakan kesalahan tersebut, maka orang nampak jelas. Itu yang dilakukan oleh asatizah sunnah kita. Yang mana mereka tak faham, mereka kata sesama dia pun gaduh. Kita bukan gaduh, kita cerita tentang sunnah. Boleh jadi tokoh kita buat salah, tapi ustaz sunnah kita kritik. Sebab apa? Kita dah diajarkan bahawa
Hak itu bergantung kepada sunnah. Kita bukan bergaduh sama ustaz. Kalau ustaz bergaduh, bukan bergaduh, minum sekali lagi. Betul tak? Ada ke ada isu-isu ustaz sunnah dia kata bergaduh kemudian pecah sedap bergaduh bertumbuk. Pernah dengar? Tak pernah. Kritikan erat satu sama lain untuk hak itu budaya yang baik. Benda yang wujud sebab kemungkaran dicegah, kesilapan juga perlu diterangkan. Budaya ini perlu wujud. Tak kira dalam kumpulan mana sekalipun, supaya yang terpelihara hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kita mudah. Tapi kalau agama Allah yang diusir, macam-macam lah. Saya pun tak saya diam bukan diam. Saya sebenarnya diam bukan diam lah. Buat ikut kemampuan. Mana tak semestinya dengan status lah. Dulu kalau kadang-kadang orang bersuara melalui status, kadang-kadang ada orang mampu yang mesej, kadang-kadang ada orang mampu telefon terus, kadang-kadang ada orang yang buat ikut kemampuan. Selagi kita mampu dengan tangan, tak mampu dengan tangan, lisan. Fa illam yastati', kalau tak mampu, kalau bersuara akan ada mudarat, maka fa biqalbi, maka hendaklah dicegah dengan hati. Kalau tak mampu, saya tak mampulah nak kata dia salah. Ada tak yang tak mampu? Artinya dia setuju. Hati ni tak ada siapa paksa. Hati ni ada siapa yang mampu. Hati ni hujung dah, last dah. Mana? Kalau ada orang yang dalam kat mulut dia kata saya tak setuju, dalam hati suka. Tak jadi juga. Hati ni last. Nampak satu kemungkaran. Kalau hati kita suka dengan kemungkaran, itu artinya apa? Tak ada iman lah. Jawapan ada pada penanya. Ya, yang bertanya lebih tahu tentang man mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Kita tahu mana tentang mengambil tindakan, tujuan kita untuk cegah kemungkaran adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Bila kita tahu bahawa apa yang kita buat itu bermanfaat dan memberi kesan, buat selagi kita mampu. Bila kita yakin apa yang kita buat itu memberi manfaat dan kebaikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat. Kadang-kadang kemungkaran bila seseorang itu mencegah, dia akan menimbulkan satu kemungkaran yang lebih besar. Kalau itu yang betul, waqi' yang berlaku, bukan teori. Teori itu wujud. Tapi adakah betul? Adakah boleh tegur kepada ustaz ni, betul-betul ustaz jadi murtad? Tak berlaku, tak jadi. Dia tak jadi sebenarnya. Benda itu benda yang tidak waqi'. Kita cerita sebab tu dalam agama, kaedah agama adalah panduan. Praktikal sebenar adalah hati. Mana orang boleh bagi fatwa macam-macam fatwa. Hujung sekali istafti qalbak. Minta fatwa hati kita. Orang perempuan tahu hukum wajib tutup aurat, tidak boleh bertabarruj, kan? Kadang-kadang dia dah make up tanya, macam ni boleh tak? Tengok cermin, minta fatwa dia sendiri. Kita dah tahu dah hukum tabarruj tak boleh, wajib tutup aurat, begini semua. Kemudian yang nak pergi singkatkan tudung, sebab apa? Mas, bab-bab begini minta fatwa pada hati sendiri. Tengok sendiri. Tak perlu orang boleh bagi fatwa macam-macam, boleh tak boleh ikut fatwa. Hukum syarak dah bagi panduan dah. Untuk praktik, kita sendiri yang tahu. Untuk berdebat dengan orang, boleh kita berdebat. Tapi untuk diri sendiri, kita sendiri yang hukum. Sebab tu dalam semua amalan, Nabi kaitkan iman yang paling basic adalah yang ada dalam hati. Kerana hati dah akan menggerakkan seluruh anggota. Betul Nabi kata, kalau nampak kemungkaran, dan dia tidak cegah dengan hati. Nabi kata, kalau tak mampu dengan lisan, fabi qalbih, dengan hati.
Dan Nabi bagi komen, wadzalika adhaful iman. Inilah dia level iman yang paling lemah. Paling lemah, cegah dengan hati. Iaitu benci. Nak bercakap sekarang, aku pula yang dikecam contoh kan. Bak kecam tau ya, sebenarnya kecam, takut kecam tak kena. Takut kecam ni la yakhafullahu lawmata laim. Buat apa kita takut orang yang cela kita kerana kita tegakkan agama Allah? Tak perlu pun. Tapi takut ada kemudaratan. Takut ada kemudaratan. Jadi kalau tak mampu, cegah dengan hati. Cegah dengan hati macam mana? Cegah dengan hati, bukan membenci dan mendoakan. Mendoakan kebaikan kepada perkara baik, mendoakan kecelakaan kalau seorang itu layak, berhak dengannya. Ada satu kemungkaran yang memang tak mampu dicegah. Jahat sangat. Sebab itulah dibenarkan untuk mendoakan kecelakaan bagi yang berhak. Ada kemungkaran kita tahu dah. Penyelesaian hanya selesai bila dia ni jatuh, bila dia mati atau sebagainya. Itu baru doa kemungkaran. Tapi bab sekarang ni, contohlah, ada seorang ustaz kata mandi safar lah, dia kata semua doakan apa? Hidayah. Doakan hidayah. Kita bagian yang nampak masih lagi. Ustaz ni boleh berubah. Masih boleh berubah. Benci dengan kemungkarannya, benci kemungkaran, doa supaya Allah musnahkan kemungkarannya, Allah musnahkan orang-orang yang musnahkan segala tipu daya orang-orang yang ingin merosakkan akidah umat sebagainya. Namun untuk personalnya tidak mustahil, dia boleh berubah. Ingkar bukan ingkar dengan hati, artinya duduk tengok, duduk kecam, kita pula yang kecam. Dalam hati duduk seronok je sebenarnya. Aku tunggu je, dapat ada peluru dah ni. Jadi orang buat salah, kita seronok. Sebab apa? Ada peluru. Tembak sana, tembak kat YouTube, tembak di mana FB, tembak di Twitter sana sini. Kita seronok pula dengan kemungkaran pihak lain. Sebab apa? Senang aku nak tembak, senang aku nak kecam. Sebab kita seronok mengecam. Ini satu perangai lagi. Kita bukan sebab tu, kita kerana Allah. Suatu Nabi kata dalam hadis seterusnya, wa fi lafzin, dan lafaz yang lain, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Lepas daripada hati tak cegah kemungkaran, tidak ada di sebaliknya iman walaupun sebesar biji sawi. Okey, sampai mana kita jadi? Muka surat. Okey, seterusnya tengok At-Tirmizi. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, muka surat 121. Sesiapa yang menyukai kerana Allah, membenci kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberi kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Nabi kata, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Sempurna. Okey, boleh tak iman kita sempurna? Soalan, iman kita boleh tak sempurna? Boleh tak? Kenapa agak nak ngangguk? Boleh, sebab Nabi kata, barang siapa yang melakukan perkara ini, 4 perkara yang Nabi sebut, dia akan sempurna iman. Man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai sesuatu lillah, kerana Allah. Dalam istilah tauhid ada ahabba lillah, ada ahabba ma'allah. Ahabba ma'allah syirik. Siapa yang mencintai sesuatu bersama dengan Allah, syirik. Ahabba lillah adalah tauhid. Ahabba fillah adalah ibadah, dan sebahagian daripada tauhid dibincangkan oleh ulama. Yang penting kita balik pada makna asal dulu. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai lillah, kerana Allah. Ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il. Ahabba mengandungi fa'il dan fa'il, tapi tak ada maf'ul. Maksudnya, barang siapa mencintai kerana Allah, cintai apa? Jadi dia ada maf'ulnya sama ada ma atau man. Barang siapa yang mencintai sesuatu
atau barang siapa yang mencintai sesiapa kerana Allah. Jadi ada maf'ul yang ditinggalkan, iaitu dengan sama ada ma atau man, sesuatu ataupun sesiapa. Lillah, kerana Allah. Artinya cinta dia, perasaan cinta dia bergantung pada hukum Allah. Nak iman sempurna, kita tak perasaan kita ni, cinta dan sayang kita hanya terikat dengan kehendak Allah. Kita tahu bila Allah sayang satu benda, kita pun sayang. Allah benci satu benda, kita pun benci. Ini tahap iman yang tinggi, level yang paling tinggi. Salat subuh, ketika kita tengah tidur, sedap, kita buka-buka mata je, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Okey, tahu Allah suka solat. Hati kita suka ke ataupun berat? Paksa diri itu beriman. Orang beriman paksa diri. Asal daripada suruhan Allah, kita kembali kepada kaedah asal. Perintah-perintah Allah pada asalnya adalah sesuatu yang nafsu suka ke nafsu benci? Tak suka, betul tak? Semua perintah Allah, apa yang Allah perintahkan, pada asalnya adalah sesuatu yang nafsu tak suka. Walaupun akal dan fitrah kita tahu bahawa itulah yang terbaik, tapi nafsu tak suka. Betul tak? Antara bangun subuh pergi solat 2 rakaat dengan bangun sebelum subuh nak tengok sunrise ke sunrise, panjat panjang malam, panjat kat gunung nak tengok sunrise sampai tak solat, panjat bukit dengan tidur, dengan bangun solat 2 rakaat. Yang mana lebih berat? Yang mana lebih susah? Yang panjat lah. Hiking dengan solat 2 rakaat. Mana lebih berat? Orang boleh bangun untuk hiking, bangun untuk bola, bangun untuk macam-macam semua sekali. Buat, ada saya kenal seorang sanggup cabut gigi sebab nak pergi Everest. Gigi yang ada lubang, susah tampar pun, ketika tampar pun sakit juga. Cabut. Sebab apa? Nak hiking di Everest. Antara amalan begini, aktiviti badan begini, dengan solat 2 rakaat, yang mana lebih berat? Sudah tentulah amalan tadi lebih, perbuatan aktiviti tadi lebih berat. Tapi yang mana lebih suka dilakukan? Tiap-tiap orang dia mampu buat. Ada orang yang mampu, kalau cycling dia nombor 1. Tapi kalau nak sakat nak ajak hiking tak suka. Ada orang suka hiking, tak suka nak sakat ni semua dia. Ada orang suka macam-macam. Okey. Bab nafsu kita. Ada tak orang yang bila kali pertama dengar je solat, aku nak solat? Tak ada. Semua manusia bermula dengan apa? Apa yang Allah perintahkan dia rasa berat. Tapi kerana dia mendahulukan cinta Allah, dia lebih dahulukan apa yang Allah cinta daripada apa yang dia nak. Jadi dia bangun juga, dia solat juga walaupun hatinya tak suka. Jadi sampailah sehingga bila kita paksa diri kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, lama-lama kita terbiasa. Daripada benda berat jadi benda yang dah biasa dah. Dah biasa dah. Alhamdulillah sekarang ni dah biasa dah. Walaupun berat tapi boleh. Bangun juga subuh, bangun juga. Dulu memang tak bangun. Sekarang bangun. Lama-lama rasa macam walau dalam 2 rakaat tu kadang-kadang masa sujud ada juga rasa khusyuknya. Kadang datang khusyuk ketika beberapa rukun tertentu. Kadang-kadang Allah bagikan rasa sepanjang solat rasa tenang sebagainya. Ini nikmat Allah. Sampai pada tahap yang paling tinggi apabila cinta kita, apa yang Allah suka dengan kita suka sama selari. Ini namanya nafsul mutmainnah. Yang langsung tak apa yang Allah bagi tu redha tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nafsu yang mana dia redha dengan Allah dengan sebenar-benarnya, nafsul mutmainnah, tak ada langsung apa yang Allah perintahkan dia berat bagi dia. Termasuk bila Allah bagian musibah pada dia. Allah bagi musibah pun, musibah dan kesakitan dia jadi satu perkara yang disuka sebab dia tahu Allah yang lakukan. Sebab tu level orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang-orang yang bila sakit tak minta diruqyahkan.
Bukan kerana dia menafikan asbab. Itu golongan Jabariyah. Tapi kerana dia sendiri pun tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan berat, tak merasa berat dengan ujian yang Allah berikan. Nabi Ayub alaihissalam sakit lama. Dan Nabi dia tak rasa susah pun. Sampai pada tahap isteri dia minta supaya dia doa untuk sembuh, dia terus sumpah nak sebat isteri dia. Sebab apa? Orang yang sampai level begini, cinta Allah bukan kepada bab iradah syar'iyah sahaja, malah bab iradah qadariyah Allah Subhanahu, iradah kauniyah Allah Subhanahu taala, dia pun cinta dan redha. Mana level yang paling tinggi bukan sabar, bukan redha, tapi syukur. Bersyukur. Cinta dia, man ahabba lillah. Pertama, kita akan syarahkan minggu depan lagi, sambung insya-Allah. Man ahabba lillah. Pertama. Wa abghadha lillah, dan dibenci pun kerana Allah. Ketiga, wa a'ta lillah, memberi kerana Allah. Wa mana'a lillah, dan dia tidak memberi kerana Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, maka dia telah sempurnakan imannya. Makna hadis ini akan diterangkan oleh Syekh menurut pandangan Imam Ibn Abil Aziz rahimahullah, dan makna umum yang perlu dipahami sebelum kita tutup adalah bila kita buat sesuatu, gerak hati kita buat kerana Allah, sayang sesuatu kerana Allah, benci sesuatu kerana Allah. Kemudian kita memberi. Memberi artinya apa? A'ta. Kalau a'ta mal, ini satu tafsiran yang khas. A'ta ialah segala perbuatan yang kita lakukan untuknya. A'ta, buat sesuatu kerana Allah. Mana'a, mana' harta satu makna. Tapi mana' artinya tak buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak hati kita kerana Allah dan segala gerak anggota kita kerana Allah, sempurna tak iman? Sempurna iman. 4 perkara yang disebutkan hadis Umamah ni. Hadis dalam hadis Umamah radhiyallahu an. Insya-Allah kita akan hadis Umamah, hadis Abi Umamah radhiyallahu an. Insya-Allah kita akan ulang balik pada minggu depan untuk makna hadis ni. InsyaAllah semoga Allah SWT mudahkan nanti insyaAllah. Minta maaf, tak perasan jam sebenarnya. Okey, kita buka pada soalan. Kalau ada soalan. Kalau Ustaz Faiz ada, kita minta komentar. Minta pandangan. Sempurna iman dengan? Okey, kemanisan iman. Ada cantik soalan. Syarah hadis seterusnya berkaitan dengan kemanisan iman. Kesempurnaan iman dan kemanisan. Kemanisan iman adalah salah satu daripada sifat orang yang iman yang sempurna. Mana sifat dia? Istakmalul iman, sempurna iman adalah level. Level orang yang sempurna imannya apabila dia merasakan kemanisan dalam beribadah, dalam iman. Macam tadilah cerita orang yang sempurna buat sesuatu, sayang sesuatu kerana Allah. Bila dia sayang, bila solat bukan sesuatu yang membebankan. Kita solat ni saya beban, tapi kita buat juga sebab tanggungjawab. Tapi Nabi SAW, Nabi tengah sibuk, tiba-tiba masuk waktu. Nabi kata, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, rehatkan diri kita dengan solat. Solat ini merehatkan, menenangkan. Kita pula kalau mesyuarat, Allahu Akbar, alamak dah azan. Kita rasa terbeban, artinya kita manusia yang asal. Kita perlu latih hati kita supaya sayang. Keadaan bila iman sempurna, kita sayang sesuatu kerana Allah. Mana bila sampai pada datang saja perintah Allah Subhanahu wa taala, apa perintah kita rasa sayang. Betul sahabat boleh cinta pada jihad. Jihad ni tak ada siapa yang tak sakit. Manusia dari dulu sampai sekarang sakit. Tak ada siapa kebal. Dari dulu sampai sekarang orang boleh kena tikam. Tapi oleh kerana iman yang dalam tadi, iman mencinta, kemanisan iman dapat bila kita sebagaimana kita jadikan Allah dan Rasulnya orang yang paling kita cinta, sebab cinta kita tak sayang seseorang lebih kecuali sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita benci untuk pula balik kepada kekufuran, seperti mana kita benci dicampak api neraka atau dicampak api. Ini semua akan disyarahkan nanti. Ada dalam kitab kita insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Kalau seseorang tangguh, takut, okey. Dia was-was dengan hadis tu sebab dia takut kalau dia amalkan benda tu
Berhati-hati. Maksudnya berhati-hati. Adakah ini yang disifatkan sebagai orang yang beriman pada orang kerana dia berfikir bahawa seolah-olah macam penghujung cerita Allah tak sayang sangat kat dia sampai nak campak dia masuk neraka? Boleh ulang balik macam mana? Orang yang takut dengan hadis dan sentiasa was-was. Orang yang takut dengan Dia rasa was-was lah, takut mempraktikkan satu hadis ni pada amalan ni. takut beramal dengan sebuah hadis. Takut kalau hadis tu membawa dia Okey, hadis sahih ke tak sahih? First kali. hadis yang dikongsi dekat laman sosial ni lah. Hadis yang Hadis yang dikongsi dekat laman sosial ni lah. okey, dia sebelum cerita seterusnya, anda tak faham lagi apa dia punya cerita seterusnya. Hadis tu sahih ke tak sahih? Itu first kali. Itu kunci kepada cerita seterusnya. Mana dia kena cari ilmu dulu. Ya, jawapan bukan nak potong, anda akan dengar kejap lagi insya-Allah. Jawapan dia ialah pada hadis yang dia rasa takut beramal atau syak sebagainya, adakah dia melakukan tindak balas dengan mencari kebenaran ataupun tidak. Kalau dia tak tuntut ilmu situ, memang syaitan akan datang dalam pelbagai pintu. Anda tak dengar lagi apa soalan yang jelas ni. Tapi kalau kita satu perkara yang meragukan dalam agama, kemudian kita tak bertanya, tak cari ilmu, syaitan akan datang dengan pelbagai pintu. Bila kita tahu satu benda ni, kita tahu isu mandi safar ni sahih tak sahih, contoh. Ragu. Selagi kita tak selesaikan, syaitan datang melalui pintu. Pintu pertama, benci pada orang yang kata mandi safar tak boleh. Pintu yang kedua, dia kata, mungkin kata, aku tak nak buat mandi safar, aku tak nak buat mandi safar. Tapi biarlah orang lain, contoh. Macam-macam cara syaitan boleh datang. Sebab tu bab agama, bab ilmu, tak boleh kita biarkan diri kita meninggalkan tuntut ilmu pada bab-bab yang kita perlukan. Bab-bab wajib. Saudara saya ulang. Isu tu pada orang tu sendirilah. Okey, orang sendiri. Okey. Dia ada worst case scenario. Worst case scenario ni adalah pada pergaulan antara suami isteri ni. Si isteri ni tahu suami dia macam mana, tahap kejahilan suami dia macam mana, sampai suatu tahap dia tak nak lagi minta nasihat daripada suami dia, tapi dia hanya dengar cakap tak sahaja. Tapi bila kata pasal tanggungjawab seorang suami ni, dia perlu mendidik isteri. So ending dia ialah bila saya faham isteri dia tak berharap kepada pendidikan suami, tapi hanya nak dengar cakap ustaz dia sahaja. Okey, yang ni cantik. Ni soalan yang sangat cantik. Ni soalan kedua Soalan pertama tadi terjawab Ana minta maaf, Ana tak dengar. Tapi memang kalau soalan berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ilmu, begitu formula dia. Formulanya, bab ilmu rasa syak, ilmu tu first kali pada tuntut ilmu tu sendiri. Tahu perkara sebelum kita buat pendirian, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dulu. Confirmkan ilmu dulu, baru kita ambil tindakan, baru kita bercakap. Jadi masalah kalau hadis tu kita tak tahu sahih tak sahih, betul tak betul benda tu, kemudian kita ambil tindakan, dia akan keliru lah. Kadang-kadang dia pergi melampau ke sana, kadang melampau ke sini, kadang-kadang itu yang masalah. Yang kedua berkaitan dengan soalan berkaitan dengan isteri yang tahu tahap keilmuan suaminya. Akhirnya isteri tidak mendengar cakap suami, tak tunggu nasihat suami, dia hanya mendengar cakap ustaz. Sebab dia tahu ustaz lebih alim berbanding dengan suaminya. Okey, betul soalan ini? Okey. Tanggungjawab. Bila dikatakan bahawa suami diwajibkan membimbing keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara, artinya apa? Membimbing dengan ilmu. Membimbing dengan ilmu. Kalau betul suami tu jahil dalam satu bab, jangan bimbing isteri bab tu. Serahkan kepada ahli ilmu. Contoh, suami tak pandai mengaji. Memang tak pandai mengaji. Jangan ajar isteri mengaji. Dia tak mampu kat situ. Jadi dia sama dengan isteri, cari seorang guru untuk ajar mengaji. Dalam bab yang suami tahu. Jadi dalam bab suami tahu tentang bab benda paling basic. Wajib tutup aurat. Suami perlu bimbing isteri untuk tutup aurat. Bab praktikal. Bab hukum hakam. Suami nak bagi fatwa, sedangkan dia tak ada ilmu. Jangan bimbing isteri bab dia tak ada ilmu. Jadi ertiku anfusakum ahlikum nara dah bimbing, pelihara, jaga keluarga api neraka dengan panduan syarak. Jadi dalam bab ini mungkin isteri tak nak dengar cakap suami, ada dua keadaan. Sama ada isteri dah hilang kepercayaan dan tak hormat dengan suami, ini bukan, kita tahulah hukumnya haram, sebab kerana dia tak nak dengar sebab hilang hormat.
Dia hormat pada orang lain. Itu perkara yang haram, yang perlu perkara yang perlu kita ingatkan. Tapi kalau isteri tak dengar cakap suami dia merepek, belagak pandai pada bab yang memang dia jahil, maka suami perlu tuntut ilmu. Perlu ada perbincangan, dan formula mudah, praktikal tak mudah. Itu saja. Bab praktikal kita perlu kepada banyak masa, dan kadang-kadang itu kalau melibatkan jahil dengan ilmu. Tapi kalau kadang melibatkan manhaj, dia bukan bab berjahil tak jahil. Isteri ni dah suka dah dengan ustaz-ustaz kumpulan tu, suami pada kumpulan ni, yang ini kan jadi perbincangan. Kat sini perlu kepada proses, perlu kepada perbincangan, dan jangan perbodohkan pandangan orang lain. Jangan perkecilkan, walaupun kadang-kadang kita bincang isteri kita ataupun dengan anak kita. Jangan sekali-kali ketika berbincang kita rasa kamu ni bodoh lah. Ya. Skill dalam bab apa sekalipun, skill pendengaran lebih daripada bercakap. Sebelum kita menghukum, kita dengar dulu. Dengar dan tengok dulu. Dan kalau kita merasakan bahawa isteri kita merasa dia betul, dia rasa dia betul pandangan dia, dengar sehabis-habisnya. Dengar satu, tanya balik. Jadi betulkan dengan persoalan. Sebab tu dalam kaedah dakwah, bila kita berjumpa dengan orang yang rasa dia pandai, cara berdakwah dengan dia adalah dengan bertanya. Tanya itu adalah kaedah dakwah kepada orang yang alim atau orang yang merasa dirinya alim. Bila tanya dia dah rasa dia bodoh, dia diam sendiri. Saya pernah ada seorang, cerita panjang, sampai sini saja. So semoga Allah jadikan kita sambung nanti insya-Allah di bawah. Tapi yang penting kaedah umum begini insya-Allah. Kaedahnya adalah kena balik semula kepada syarak, balik semula pada hukum syarak. Ada soalan ke? Tak ada Ustaz. Okey. Baru nak cakap, sahabat kita hari tu dia beritahu banyak soalan, jadi Ana minta dia tanya pada Ustaz. Okey insya-Allah. Ana minta dia tanya dekat restoran. Okey insya-Allah barakallahu fikum. Kita soalan heavyweight lagi. Okey, kita jumpa kat restoran insya-Allah. InsyaAllah. Sampai sini saja. Semoga Allah SWT betul-betul bermanfaat. Semoga Allah SWT bimbing kita di dunia, di akhirat, dan bimbingan yang paling kita harapkan adalah bimbingan apabila dibimbing kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.